الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يدن إلا هالك. صلاة الله وسلامه على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن اقتدى بقدوته ومن استهدى بجهاده إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسن بكتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والخبط ووجه الله مرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berada pada Jumaat yang terakhir bulan Ramadan, tanggal yang ke-25 daripada bulan Ramadan 1442 Hijriah, 7 hari bulan Mei 2021. Kita berada pada hari-hari yang 10 akhir dan kita berada pada hari yang ganjil, iaitu pada hari yang ke-25. Maka berbahagialah kepada siapa yang telah membangunkan malam tadi, bermula daripada kita buka puasa dan kemudian solat maghrib dan kemudian ibadah-ibadah yang lain, dan kita solat tarawih, isyak berjamaah, qabliyah, ba'diyah, dan kemudian solat tarawih sehingga witir habisnya, dan kemudian kita pun membaca Al-Quran, kita pun bersedekah, kita pun menggabungkan apa-apa ibadah-ibadah, sama ada ibadah yang berbentuk dengan ibadah nafsiyah bersendirian ataupun ibadah yang berbentuk dengan manusia. Ada mereka yang mungkin tak boleh solat tarawih berjamaah, tak boleh qiyamul lail, tapi khidmat kepada kedua orang tua dengan berbakti kepada mereka, menjaganya, menyucikan dirinya dan membersihkan badannya, maka itu juga dikira sebagai ibadah. Maka mudah-mudahan andai kata ada satu waktu yang Allah letakkan kita berada pada malam Al-Qadar, yang mana pahalanya melebihi daripada 1000 bulan, maka setiap daripada kebaikan yang kita buat, maka Allah gandakan sehingga lebih daripada 1000 bulan. Jadi mudah-mudahan Allah terima akan kita punya permintaan kepada Allah dalam masa kita berada pada perintah kawalan pergerakan yang pertama hari ini. Kalau semalam tuan-tuan tengok di mana-mana tempat, saya rasa macam hari ni raya. Macam hari ni raya dah. Yang shoppingnya pun dah mula shopping habis-habisan sebab hari ni PKP. Yang balik kampung pun ramai semalam balik kampung. Allah, jalan sesat. Yang duduk rumah tak nampak, kami yang kerja nampak. Jadi saya semalam program sampai malam. Jadi kita punya program bantuan-bantuan yang patutnya merancang untuk dibuat hari ini, pagi ini saya ada program bantuan, tapi kita buat semalam. Jadi semua habiskan semalam sebab hari ni tak boleh buat program dah, PKP. Jadi kita pun buat program semalam dan kemudian tengok suasana dekat jalan raya tu, ya Allahu Akbar, yang nak masuk highway Skudai macam tak boleh nak masuk dah, dia punya ramainya. Jadi ramai yang balik-balik kampung, bimbang-bimbang. Andai kita ini terlalu memikirkan tentang apa yang sedang berlaku pada dunia, terlupa bahawa Ramadan hampir berlalu, terlupa untuk qiyamul lail, terlupa untuk khidmat kepada agama. Jadi kan itu mudah-mudahanlah dalam tempoh perintah kawalan pergerakan sekalipun, jangan lupa Ramadan hampir berlalu. Jangan lupa hari ini Jumaat terakhir, maka nak buat maksimum punya ibadah, buat hari ini. Kita nak baca Al-Quran, baca hari ini. Kita nak sedekah, sedekah hari ini. Sebab inilah Jumaat yang terakhir. Boleh jadi kita tak bertemu lagi dengan Jumaat-Jumaat yang akan datang. Jadi kerana itu mudah-mudahan dengan berbaki lagi 4 malam, malam ni dah malam 26, 27, 28, 29, 30, insya-Allah 5 malam lagi kita ada berbaki, kita manfaatkan sebaik-baik mungkin dan solatlah semaksimum mungkin dengan imam dan berjamaah. Mudah-mudahan Allah catatkan kita di kalangan mereka yang terlepas daripada seksaan neraka. Kerana Rasulullah menyatakan barang siapa yang berlalu padanya Ramadan
masih belum dapat keampunan daripada Allah, maka celakalah bagi dirinya. Jadi kita tak nak jadi celaka, kita nak berlalu Ramadan dalam keadaan kita diampunkan dosa oleh Allah. Yang tentang raya tu tak apalah, tuan nak sedih-sedih. Orang Johor kemarin dia tak boleh tegur. Siapa tegur orang Johor ngamuk. Kenapa? Sebab tak boleh balik kampung. Terutama mereka yang ada dekat Johor Bahru, dekat Kulai dan dekat Kota Tinggi. Tak boleh nak. Jadi walaupun mungkin anak-anak tuan-tuan berada dekat Batu Pahat, berada dekat Muar, tapi tak boleh masuk JB. Masuk JB tak boleh. Sebab apa? Tempoh kawalan pergerakan. Itu perintahnya, nak buat macam mana. Tapi yang lebih fokus ni Ramadan ni. Kita dah fokus dah. Ini semua mengganggu mood kita. Jadi mudah-mudahan kita terus ibadah di bulan Ramadan. Sedih memang sedih. Manusia mana ada tak sedih apabila tak boleh raya macam biasa. Apabila kita dah beli baju raya banyak tapi hakikatnya tak boleh pakai dah. Hari raya je. Semua orang minta pakai tukar-tukar. Lepas sembahyang raya, tukar baju lain. Lepas tu nanti waktu tengah hari Zuhur, tukar baju lain. Kemudian malam tukar baju lain. Jadi tapi hari yang sama je. Besoknya dah tak boleh dah. Raya telah dipendekkan waktunya menjadi satu hari. Jadi wallahu alam, kita terus kepada kita punya pengajian kitab kita, iaitu kitab Bidayatul Hidayah. Walaupun kita masih berada di bulan Ramadan, nanti ada yang kata ustaz kuliah khas. Tapi kita punya kuliah ni sebulan sekali je. Kalau tak buka rugi pula. Jadi kita masuk sikit-sikit lah, kait-kaitkan dengan Ramadan. Jadi kita terus kepada pengajian kita dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'nallah wa bi'ulumi fid daraini. Jadi kita masih membicarakan berkaitan dengan bagaimana kita ingin menjaga adab kita dengan orang yang kita kenali, iaitu bukan kalangan sahabat. Sebab di dunia ini kita ada ramai manusia yang kita kenal akan dia, tapi dia bukan sahabat. Sebab sahabat ni digalakkan oleh Imam Ghazali, kita menyedikitkan sahabat. Tak perlu banyak sahabat, tapi kawan ramai. Maka kawan yang ramai ini ada pelbagai jenis manusia. Kita dah bicarakan sebahagian daripadanya. Maka kita sambung pada hari ini kata-kata daripada Imam Ghazali rahimahullah. Dan janganlah engkau bercampur dengan ulama ahli fiqh pada zaman ini, apatah lagi mereka yang hanya banyak sibuk dengan masalah khilafiyah, ilmu al-masail al-khilafiyah dan perdebatan. Maka jauhilah mereka, kerana mereka sentiasa menantikan kebinasaanmu dengan sebab sifat hasad yang ada di hati mereka. Jadi menjauhkan diri daripada ulama yang sibuk khilafiyah. Alhamdulillah ramai kalangan ustaz kita yang mereka akan cari titik pertemuan di antara hukum supaya jangan bergaduh. Dalam bab hukum kita jangan gaduh. Itu dia punya keutamaan. Bukan keutamaannya untuk bergaduh. Memang saya ada pendapat, memang ustaz lain ada pendapat, memang pak kiai ni ada pendapat, tuan guru ni ada pendapat. Tapi lebih elok cari titik persamaan berbanding cari titik perdebatan. Dan orang yang begini dia akan tengok mana silap kita. Kan video saya ni, ni rakaman Masjid Abidin. Dekat depan nampak muka saya, dekat belakang nampak stiker Masjid Abidin. Maksudnya memang Masjid Abidin punya handphone lah. Jadi saya punya ceramah ni ada yang tengok. Boleh jadi ada yang tengok. Tapi dia ada yang tengok ni, dia ada dua jenis manusia. Pertama, manusia yang mencari kebenaran. Dia tengok, dia catat benda yang baik kan. Tuan-tuan pegang pen tu catat benda baik. Apa ustaz catat ni? Catat. Yang kedua, ada pihak yang kedua. Apa dia buat? Mencatat kesalahan. Dia bukan cari yang betul, cari salah. Apa yang salah ustaz sebut? Kan dari 1 jam punya ceramah, yang salahnya 1 minit je. 1 minit tu diambil, kemudian dipotong dia punya rakaman tersebut, diambil yang 1 minit, upload dekat Facebook, upload dekat YouTube. Ni ustaz buat masalah. Seminit tu. Dia panggil cari perdebatan. Memang dia akan tunggu apa dia punya kata-kata yang salah, apa dia punya hukum yang akan menimbulkan perdebatan. Dia akan cari kelemahan. Itu kena tinggalkan golongan begini. Memang ulama kena belajar ilmu khilafiyah, tapi bukan mengutamakan ilmu tersebut untuk mencari kelemahan pihak yang lain. Jadi kalau tuan-tuan jumpa orang yang begini, kan kerjanya menyalahkan orang lain. Kerjanya okey, ustaz ni salah, ustaz ni salah, ustaz ni salah, ustaz ni salah, semua salah. Yang betul siapa? Aku je betul. Tapi yang korang semua salah. Jadi orang begini kena tinggalkan. Lebih elok ditinggalkan. Imam Ghazali pesan dah. Imam Ghazali ni pesan tuan-tuan 900 tahun lepas. Kan? Imam Ghazali kan hidup
tahun apa 450 Hijriah. Jadi lama dah Imam Ghazali pesan, 1000 tahun lepas. Jadi dia pesan lama, bukan pesan sekarang. Jadi kerana itu Imam Ghazali menyatakan kalau kamu jumpa orang ni, kamu tinggalkan kerana ada sifat hasad dalam hati mereka. Mereka berani menghukum secara pasti pada sesuatu yang hanya mereka sangka terhadap dirimu, dan mereka sentiasa menyebut keaibanmu apabila engkau luput daripada pandangan mereka. Jadi golongan begini ada kalanya apabila kita tak ada je, dia akan burukkan. Itu dia kata, ni ustaz ni salah, ustaz ni salah, apa fulan ni salah, orang ni salah. Jadi dia akan menyebut kesalahan-kesalahan orang lain. Mereka suka menyebut-nyebut kesalahanmu apabila mereka berjumpa sesama sendiri. Lalu akhirnya mereka akan berani berhadapan dengan engkau dan terus terang menyebutkan kesalahanmu dengan dada yang penuh meluap-luap kemarahannya. Jadi kita kata dia akan berkumpul sesama dia akan berbincang tentang masalah kita dan keaiban diri kita. Apabila kita berada di hadapan kita, tidak segan-segan dia akan menyebutkan kesalahan. Ini golongan-golongan yang kita kena hindari, golongan agamawan yang begini. Dia tujuannya untuk dia mencari salahnya manusia. Jadi ini berlaku sejak zaman Imam Ghazali bersandar. Sejak zaman kita kalau ia berlaku tak pelik. Memang akan ada golongan-golongan yang begini, yang dia akan menyebutkan kesalahan-kesalahan kita dan mencari kita punya kesalahan. Ketika itu mereka sudah tidak memaafkan lagi sebarang kesilapanmu dan tidak mengampuni apa jua keterlanjuranmu dan tidak menutup akan keaibanmu. Bahkan mereka akan menghitung segala kesalahanmu yang halus-halus. Jadi bukan hanya mereka mengaibkan dirimu, bahkan mereka tidak akan memaafkan sebarang kesilapanmu. Apa sahaja yang kamu silap, senangan yang kamu silap mungkin sikit je. Mungkin hanya beberapa fakta yang kamu nyatakan tidak menyamai mereka. Saya cuba menghindarkan diri daripada mencari satu isu yang menjadikan orang khilaf dan mencari kesalahan kita. Kita cuba elak, kan? Cuba elak. Contohlah saya bagi ini isu yang semasa. Isu semasa ni isu vaksin dengan anti vaksin ataupun pro vaksin, anti vaksin. Ada golongan yang ketiga tengah-tengah. Tengah-tengah apa? Tengah-tengah golongan yang nak vaksin pun tak salah, kan? Vaksin ni kena pakai face mask dia. Kata ambil vaksin boleh rentas negeri, tak boleh juga. Kata boleh raya, tak boleh juga, kan? Jadi pening. Nak kata tak nak ambil vaksin, takut pula nanti mati pula, ada covid. Jadi macam-macam. Ramai yang tanya. Apabila yang tanya, saya lebih ambil titik tengah ni. Saya dah ikutlah jabatan autoriti, tetapi dalam masa yang sama yang tak nak ambil jangan paksa. Sebab itu hak mereka masing-masing. Sebab mereka ada badan sendiri, ada kekuatan sendiri. Bukan kita kata orang ambil vaksin takkan sakit, pasti akan ada sakit dan lain-lain. Jadi ambil tengah-tengah. Orang tanya saya diam. Sebab saya tak nak gaduh. Ustaz ni anti vaksin lah, marah pula. Ustaz ni pro vaksin, marah lagi. Jadi saya ambil diam. Kata kau lah nak cakap apa, kan? Nak ambil lah, nak ambil sudah. Yang penting jangan gaduh. Kita jangan gaduh. Tiba-tiba saya ceramah dekat hospital tak payah sebutlah kita mana, kan? Sebut, ustaz, apa pendapat ustaz tentang vaksin? Dah ceramah kat hospital, tanya pula pendapat kita tentang vaksin. Cuba kalau saya jawab saya tak setuju, saya jawab apa jadi? Blacklist. Ustaz Luqman blacklist. KKM kata tak boleh, dia ni anti vaksin. Jadi saya diam. Saya kata mufti dah jawab kan? Dah. Pengarah kesihatan dah jawab kan? Dah. Ikut je. Jadi tapi kalau pandangan peribadi, tuan-tuan peribadi masing-masing tak nak ambil tu, hormati pandangan masing-masing. Dah. Itu je saya. Saya boleh pertahankan apa pendapat saya, tapi buat apa nak gaduh? Buat apa nak gaduh? Yang penting jangan gaduh je. Kan kalau gaduh tak jadi apa? Kan orang gaduh. Ni orang ejek pula yang vaksin. Kata ambil vaksin boleh balik kampung. Padan muka tak boleh balik kampung. Dah gaduh. Kan? Jangan tak payah gaduh. Buat apa nak gaduh? Kita ni kerja nak gaduh je kita. Hidup kita ni bukan kat sini je. Hidup kita kat sana nanti. Itu lebih utama. Ini semua salah, kan? Buat apa pun salah, kan? Yang buat majlis kahwin salah, yang buat majlis berbuka pun salah, yang rentas negeri beli kapek pun salah. Apa nak buat? Dan kemudian yang buat majlis tahnik pun salah. Yang buat majlis tahnik salah. Yang salahnya ustaz. Ustaz tu bukan daripada Terengganu ke? Ustaz daripada Terengganu, datang KL pula. Allahu Akbar, payah pula nak jawab. Jadi semua salah. Yang penting jangan gaduh.
Senangnya bagi saya, paling senang untuk seseorang agamawan apabila disalahkan, ustaz kata selebih ke apa, jangan kata aku tak salah, ataupun jangan kata salahkah. Apa yang patut dijawab? Yang patut dijawab, saya minta maaf. Anda kata saya salah, saya bagi sebab begini, saya minta maaf kalau tersilap. Lebih baik begitu berbanding mempertahankan diri. Sebab sekarang ni zaman manusia tengah berada di atas daripada kemurungan, daripada keresahan dan kemasalahan yang mereka sedang hadapi dalam hidup. Yang tak boleh balik kampung tension, yang tak jumpa mak ayah mama tension, yang kena buang kerja tension. Apa yang dia nampak isu semua salah. Kau nak cakap kau betul ke, kau tak betul ke, salah. Polis pening kepala. Mana nak pilih ni? Kan yang ni semua nak kena ambil pula. Kan semua kes-kes sekarang tak payah report tuan-tuan. Ambil video je. Tak payah report. Sedangkan setiap kes yang kena siasat mesti dia report. Kan bukan kena rakam video, orang kita je rakam je. Rakam pandai-pandai PDRM ambil tindakan. Report lah. Report tak berani ambil gambar je, ambil video. Jadi kalau Ustaz Loman salah, tuan-tuan jangan rekod je. Bagi report polis. Itu baru betul. Ni tak rekod, pandai-pandai polis ambil tindakan. Jadi zaman ini zaman orang sedang mencari salah kita yang halus-halus. Yang halus pun dia akan cari. Yang benar je banyak, yang halus-halus pula yang dia ambil menjadikan kesalahan, dan mereka akan mendedahkan kesalahan tersebut. Mereka sebenarnya sangat hasad kepadamu atas segala nikmat yang engkau dapatkan, sama ada besar ataupun kecil. Setelah itu mereka menggalakkan orang lain pula supaya memusuhimu. Untuk itu mereka suka menabur fitnah dan berita-berita bohong, dan seandainya mereka suka kepadamu, maka ia hanya satu kepura-puraan sahaja. Jadi mereka akan cari salahmu, akan dengki dengan apa yang kamu dapati. Tengok ustaz ni ceramahnya banyak, asyik dia je kena jemput, tak ada ustaz lain ke nak jemput. Jadi dia akan cemburu dengan ustaz tu. Dan apa yang kamu dapati daripada nikmat, ni ustaz dia pakai kereta besar ni, pakai kereta besar ni, mesti ada sesuatu ni. Dia mula lah, dia dah mula macam-macam. Kenapa gaji aku dengan gaji dia lagi besar gaji aku, tapi kenapa dia mula. Jadi dia akan cari apa pun, dia akan hasad dengki mana benda yang dia boleh untuk menjatuhkan. Sebab itu kita jangan mencari aibnya orang lain. Kan? Nampak ustaz tersebut walaupun keretanya besar, sangka baik sudah. Jabatan pihak-pihak yang ada, dia punya autoriti untuk menyiasat, silakan. Tapi kepada mereka yang tidak ada apa-apa yang boleh mendedahkan keaiban orang tersebut, maka tak perlu nak cari. Sebab ini akan berlaku. Dan andai kata mereka mendekatimu ataupun menyukaimu, hanya pura-pura sahaja. Kan nampak depan kita macam ya-ya je, menghormati dan memuliakan, tapi sebenarnya golongan begini golongan yang akan mengaibkan dirimu. Dan jika mereka marah kepadamu, maka yang tersimpan di dalam hati mereka lebih daripada apa yang mereka zahirkan lagi. Zahir mereka diperhiasi dengan pakaian yang indah, tetapi hati mereka seperti hati serigala. Kalau dia marah, sebenarnya sikit je tu, yang sebenarnya dalam hatinya lagi teruk. Kalau dia berpakaian dengan pakaian ulama, dengan perhiasan para ulama, dengan jubahnya, dengan serbannya dan lain-lain, maka apa yang mereka buat indahnya pada pakaiannya, tapi yang aibnya pada hatinya. Jadi sebab itu apa yang kita perlu buat adalah kita kena tengok ulama mana yang kita nak pilih. Betul memang mereka berpakaian dengan pakaian ulama, tapi cakapnya kasar, tapi sifat percakapannya melaga-lagakan di antara pihak. Kan gelaga, kerjanya melaga je. Asal ceramahnya kerjanya melaga dua pihak. Pihak ni salah, pihak ni salah, semua salah. Dan dia akan mencari kesalahan orang lain. Sebenarnya dalam bab kita mengajarkan agama atau mengajarkan ilmu, bukan nak cari salahnya orang lain. Kan kita dah bicarakan dahulu apa maksud ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat yang menambahkan kehendakmu kepada akhirat, yang mengurangkan keinginanmu kepada dunia, yang mendedahkan akan keaiban dirimu. Itu maksud ilmu manfaat. Tapi kalau semakin kamu belajar, semakin nampak aibnya orang lain. Ustaz tu salah ya ustaz. Sama ni saya tak tahu ustaz tu salah. Rupanya dia belajar untuk mengetahui salahnya orang lain. Kita belajar untuk mengetahui salahnya diri kita. Dengar ceramah, aku ni salah, aku ni salah. Itu maksud belajar. Tapi kalau kita salah mencari salahnya orang lain, itu bukan belajar. Kan itu
sesuatu ilmu yang kita nak cari aibnya orang. Sedangkan kita tak cari aib dia pun, Allah tak tanya kita di akhirat. Kenapa kamu tak cari aib orang tu? Allah tak tanya pun. Kenapa perlu cari aibnya orang lain? Kecuali memang orang itu di bawah jagaan kita. Anak kita, apa yang dia buat kita kena tahu. Isteri kita, apa yang dia buat kita kena tahu. Pasangan kita dan begitu. Tapi untuk orang lain buat apa? Sebab Allah tak minta cari aibnya orang lain. Lebih elok mencari akan aibnya dirimu. Jadi kerana itu ada ditanya kepada seorang ulama, dia kata apakah sebenarnya benda yang paling pelik? Saya lupa namanya, tapi ulama besar. Apa benda yang paling pelik kat dunia? Dia kata yang paling pelik kat dunia ni satu je. Kan? Orang mengetahui akan keaibannya diriku tetapi masih memuliakan diriku. Maksudnya dia tahu diri dia dalam keadaan dia itu berdosa dan adanya aib, tapi orang masih muliakan diri dia. Dia mengetahui bahawa itulah benda paling pelik kat dunia kata. Untuk apa? Untuk tuding jari kat diri dia kan? Aku ni banyak aib tapi orang muliakan aku kat mana-mana. Sebab itu kita kena tuding jari pada diri kita. Jadi bukan untuk orang lain. Apa yang aku sebutkan ini adalah suatu kenyataan yang dapat dilihat dengan jelas, kecuali orang yang dipelihara oleh Allah. Maka sesiapa yang bersahabat dengan mereka pasti ia akan rugi, dan sesiapa yang bergaul dengan mereka pasti ia akan mendapat kehinaan. Jadi yang Imam Ghazali sebut ni benda yang nyata. Tuan-tuan boleh nampak ramai dah sebenarnya orang yang begini. Cuma kita tidak perlu rendahkan siapa diri mereka, tapi itulah yang hakikatnya. Nak cari ulama yang ikhlas, yang betul-betul ketika mana dia mengajar semata-mata untuk membawa manusia kepada Allah dan untuk membawa manusia memperbaiki akan dirinya, kita susah nak jumpa. Boleh dikira kadang-kadang orang begini. Kebanyakannya hanyalah semata-mata untuk mencari aibnya orang lain. Ini jelas. Zaman Imam Ghazali jelas. Zaman kita jauh lebih jelas. Maka inilah keadaan kebanyakan orang yang telah menunjukkan persahabatan denganmu. Maka betapa pula engkau dapati jikalau seseorang itu berterus terang menganggap engkau sebagai musuhnya. Jadi yang berkawan ni pun belum tentu semua baik. Dan kadang-kadang orang kata, ustaz tahu tak, kalau ustaz tak ada, budak ni cakap macam-macam tentang ustaz. Biarlah tuan. Sebab memang hakikatnya begitu. Sebenarnya ramai orang yang begitu. Kan depan kita, yes boss, yes boss, okey boss. Belakang kita kutuk, tak guna punya boss. Jadi begitu juga sebaliknya, yang bos pun puji staff dia lain-lain, rupanya bos dia pun tak suka orang tu. Jadi itu kepura-puraan itu sedang berlaku. Jadi ini yang kita tak tahu sebenarnya siapa yang benar, siapa yang tak betul. Kalaupun orang yang nampak macam kawan, kena hati-hati. Yang terus terang bermusuh, lagi kena hati-hati. Aku musuhi kamu, tak suka kamu, tapi orang ni lagi baik. Nampak dah, nampak diri kita jauh dah. Nampak ni kita lari dah. Tapi yang kawan ni nampak dia kita dekat, rupanya dia musuh kita dalam selimut. Jadi itu bahaya. Berkata Al-Qadi Ibnu Ma'ruf rahimahullah, fahdar aduwika marratan wahzar sadiqaka alfa marrah. Berkata Al-Qadi Ibnu Ma'ruf, dia kata kamu hati-hati dengan kamu punya musuh satu kali. Hati-hati dengan musuh sekali. Tetapi berhati-hati kamu dengan sahabatmu ataupun dengan kawanmu 1000 kali. Falarubba man qalaba as-sadiqu fakana a'rafa bil madarrah. Dan andai kata kamu punya sahabat itu berpaling, kan, dia akan mengetahui manakah kamu punya kelemahan. Jadi kalaulah kita punya musuh, dia tak nampak lemah kita pun. Sebab apa? Sebab dia memang musuh. Dekat kita pun tak nak. Tapi kalau kawan ni, dia tahu kita tidur pukul berapa, bangun pukul berapa, duit berapa banyak, gaji berapa, apa kita punya masalah rumah tangga, apa masalah kita dengan anak-anak. Setiap kalaulah tiba-tiba dia berpaling ataupun dimusuhi kita, apa akan jadi? Dia tahu semua. Dia tu konon ceramah sembahyang subuh pun terlajak. Siapa yang tahu? Dia. Kata, engkau tahu tak, aku ni kan, kalau ada kuliah datang awal. Sebab kuliah kan, ustaz lagi kuliah datang awal. Tapi kalau tak ada kuliah, terlajak juga subuh. Ni kawan dia ceritalah, kongsi masalah. Rupanya kawan tadi pun lepas dia dah itu yang ceramah ustaz tu, subuh pun tak bangun. Sebab apa? Sebab dia tahu. Sebab tu hati-hati tuan. Dia lebih tahu banyak tentang kita berbanding dengan musuh. Musuh ni tak tahu apa-apa pun, tapi sahabat tahu. Sebab tu kena hati-hati dengan golongan begini. Dan berkata Abu Tamam dalam makna yang sama,
aduwuka min sadiqika mustafad fala tasta'sirranna min as-sihab fa inna da'a aktsaru ma tarahu yakunu min at-ta'ami wal syarab. Dia kata musuhmu daripada sahabatmu ia akan mengambil manfaat, dan janganlah kamu memperbanyakkan akan sahabat. Sebab apa? Musuh ni dia nak tahu kelemahanmu, dia akan cari kamu punya kawan. Sebab itu golongan kufar, golongan orang kafir, ketika mana dia nak tahu kelemahan Islam, dia akan cari munafik. Kenapa munafik? Munafik ni dia ada dengan orang Islam. Dia ada dengan orang Islam, dia akan cari orang yang boleh berpaling tadah dan mendedahkan kelemahan yang ada pada Islam. Itu dia panggil munafik. Lepas tu dalam Islam, orang yang keluar dari Islam dia kena hukum bunuh. Sebab apa? Dia murtad. Ajak dia kembali kepada Islam dan minta dia bertaubat pada Allah, tapi jangan biar dia keluar begitu. Dia kata dia kekal untuk keluar, maka hukum sebenarnya kena bunuh. Jadi kenapa? Sebab dia asalnya sahabat kita, tapi dia berpaling menjadi musuh. Ini lebih bahaya. Kadang-kadang dia akan merosakkan agama lebih teruk berbanding mereka yang asalnya memang bukan Islam pun. Jadi Abu Tamam kata, musuhmu dengan sahabatmu akan mengambil manfaat, dan jangan memperbanyakkan akan sahabat. Bukankah kebanyakan penyakit itu yang kamu telah dapati adalah daripada daripada makanan dan minuman, kan? Bukan kita punya sakit, walaupun tuan kata COVID kan, COVID memang sakit yang tak nampak pun, dan lain-lain punya penyakit lah, denggi dan lain-lain. Tapi hakikatnya kebanyakan penyakit itu berlaku dengan sebab yang kita suka. Apa dia? Makan. Yang kita suka ni kan makan. Lagi makan. Kerjanya makan je kan. Malam saya buka puasa kat luar, orang belanja makan. Hari ni sahur kat sini pun orang belanja juga, makan tadi kita makan. Alhamdulillah, orang belanja je makan. Duit tak keluar lagi ni. Duit masuk je. Duit keluar belum? Masih masuk je duit ni kan. Duit keluar tak? Orang belanja macam-macam malam kan. Begitu buat program bantuan dengan datuk tu, datuk kata, tak apa, Ustaz, saya belanja makan macam-macam. Ya Allah, tak habis. Banyak sangat makan, tak disebutlah, nanti lapor. Dia tengah lapor ni kan. Jadi makanan yang banyak tu akhirnya menjadi apa? Menjadi penyakit. Kita sangka bahawa yang penyakit luar tu lebih bahaya. Sebenarnya penyakit yang lebih bahaya makanan. Yang kita suka tu jadi banyak. Sebab tu adanya darah tinggi, adanya darah rendah, adanya sakit jantung, adanya macam-macam penyakit kan. Semuanya daripada apa? Semua makan. Yang 3 serangkai makan semua kan. Kencing manis, darah tinggi, apa lagi tu semua makanan. Dengan jantung makan semua. Ya Allahu Akbar. Jadi mereka yang kebanyakan lah kita tengok, walaupun ada yang meninggal COVID, tak ada sakit pun meninggal, ada bukan tak ada, tapi kebanyakan yang meninggal itu akibat daripada penyakit yang sedia kala ada dalam badan. Jadi akhirnya lebih mudarat. Kalau dia kena penyakit, lebih mudarat pada diri dia. Jadi kerana itu puncanya apa? Makan. Jadi kerana itu jaga makan. Sebab kita puasa ni alhamdulillah Allah bagikan kesihatan yang baik, tapi bimbang semuanya habis pada pagi satu hari raya. Habis lah, lemang, ketupat, dodol, semua masuk. Habis. Jadi kita jaga makan, kerana dengan makanan itu dia akan membawa kepada penyakit. Maka sebagaimana makan bawa kepada penyakit, kawan juga membawa kepada penyakit. Jangan ramai sangat. Sikit-sikit sudah. Kita berkawan, kita bersahabat, tidak perlu terlalu ramai, dan jadikan dirimu seperti yang dikatakan oleh Hilal bin Ala dalam syairnya, lamma afautu wa lam ahkid ala ahadin arahtu nafsi min hammil adawat. Ketika mana aku memaafkan dan aku tidak hasad kepada orang lain, maka aku merasakan kerehatan pada diriku daripada belenggu permusuhan. Jadi kalau kamu memaafkan dan tidak berhasad, ketahuilah dirimu tenang. Tak jumpa orang tenang je, sebab kita tak hasad. Orang tu salah kita pun kita maafkan. Jadi hati kita akan apa? Tenang. Kata tenang. Inni uhayyi aduwi inda ru'yatih li'adfa asyarri annit bit tahiyyas. Aku ini ketika mana aku bertemu dengan musuhku, maka aku akan mulakan dengan ucapan baik, ucapan salam, dan aku akan menolak kejahatan itu dengan tahiyat, dengan memperbanyakkan ucap-ucap yang baik. Jumpa, Assalamualaikum, ni musuh kita ni, senyum. Ya Allah, senyum pula budak ni. Aku baru nak ejek dia, tiba-tiba Assalamualaikum, apa khabar? Baik.
Mula-mula macam nak gaduh, tapi sebab dia tegur, senyap je. Kau cuba tengok orang yang sedang muram kan, tengah masalah. Assalamualaikum ji, apa khabar? Senyum. Suka tak dia? Waalaikumsalam. Senyum balik kan. Tengok pakcik tu macam banyak masalah, pakcik tu kan. Susah hidup dia, nampak. Pergi, Assalamualaikum pakcik, apa khabar? Senyum kita, dia pun Allah lega. Sebab tu kita kena mulakan dengan ucapan-ucapan yang baik. Itu yang diajak oleh agama. Wa uzhiru bishra lil insani ubridu ka'annahu qad mala'a qalbi masarrat. Maka dia kata apa? Ketika mana aku menunjukkan kegembiraan terhadap orang yang hendak aku marahi, maka aku berjaya memenuhi hatinya dengan kebahagiaan. Jadi ketika mana aku datang, dia tunjuk kegembiraan, dan aku akan, dia yang nak marah kepada aku akhirnya tak jadi, sebab timbul kebahagiaan pada dirinya. Jadi datang dengan dia, maka kita cerita benda-benda baik, cerita yang elok-elok, maka akhirnya dia yang benci menjadi suka. Walastu aslama minni mimman lastu a'rifu fa kaifa aslamu min ahli mawaddat. Dan sebenarnya aku masih belum selamat daripada kejahatan orang yang aku tidak kenali. Maka betapa aku akan selamat daripada kejahatan yang sudah aku kenali. Jadi kalaulah orang yang aku tak kenal, aku tak tahu aku selamat ke tidak, apatah lagi orang yang aku kenal. Yang tak kenal, maksudnya kita pun tak pernah jumpa dia, tak pernah tahu siapa dia. Adakah kita boleh yakin kita selamat daripada dia? Tak. Apatah lagi yang memang keliling kita. Keliling kita tak tahu siapa yang nanti akan memberi mudarat, sebab dia memang dekat dengan kita. Nak bagi mudarat lebih mudah berbanding orang yang kita tak kenal pun. Jadi itu yang dikatakan annasu da'un dawa'uhu mahdu tarkuhum wa fil jafa'i lahum qat'ul ukhuwat. Manusia itu sebenarnya penyakit, dan cara menyembuhkannya hanya dengan tidak mencampuri urusan mereka. Tetapi memutuskan hubungan sama sekali adalah tidak baik, kerana itu bermakna memutuskan ukhuwah. Jadi dalam masa kita nak elak daripada permusuhan, maka hindarkan daripada mereka. Jadi paling mudah cara untuk elak permusuhan adalah hindarkan diri daripada mereka. Tapi dalam masa yang sama bukan memutuskan silaturahim. Kita kawan tetap kawan. Sebab itu dalam keadaan kita nak mengejar keampunan daripada Allah, di antara mereka yang Allah takkan ampunkan adalah mereka yang qati'ul rahim, yang memutuskan silaturahim, dan al-masyahid, dan mereka yang suka bergaduh. Orang yang putus silaturahim ni Allah tak ampun dosa dia. Jadi sebab itu kita tak naklah musuh dengan orang. Orang buat kita, sila kita cuba hindar sehindar mungkin, tapi bukan putuskan ukhuwah. Islam tidak mengajar putuskan ukhuwah, cuma mengelakkan diri daripada golongan-golongan begini. Bukan bererti putus. Jumpa kawan, aku putus. Sebab apa? Ustaz kata kurangkan kawan. Putus semua. Habis tinggal siapa? Adalah seorang dengan wafi je kata. Mana boleh kawan dengan semua, cuma elakkan diri daripada mencampuri mereka yang ada perasaan hasad dengki, mereka yang memang ada hal keduniaan. Memang ada kawan kita yang kerja dunia je. Asal jumpa dengan dia, kau boleh nak tukar kereta. Aku dah cakap banyak kali dah tukar kereta. Tuan kereta saya banyak kali kena rosak kan. Kita lama kan, dia tu dah lama kan, nak habis bayar dah. Yang tu dah habis bayar satu kan. Kita nak kurangkan hutang, tak nak ada hutang. Kereta banyak buat apa tuan? Bukan boleh gerak pun. Dalam JB je. Tak boleh pergi daerah lain. Baik pakai kereta kecil. Kereta besar. Beli kereta besar. Tapi tak boleh pergi ke atas negeri. Kecil sudah. Belum masanya. Tunggu nanti. Dah okey beli kereta. Asal jumpa kita, bila nak tukar kereta? Ya Allah, dunia saja dia ni. Bila cerita lain. Macam mana Quran dah juzuk berapa? Kan cantik sikit Quran. Bagaimana Qiyamul Lail malam tadi? Alhamdulillah. Kawan-kawan yang begini susah nak jumpa kan. Yang jumpa dunia tu banyak. Baju raya berapa pasang baju raya pula. Minta maaf sebab raya satu Syawal je sepasang. Alhamdulillah, syukur. Contoh saya nak beli banyak dah, tapi untung saya belum beli. Dah umum PKP. Jadi akhirnya saya beli satu je. Nasiblah, satu je dapat. Okeylah, satu Syawal kan dah banyak-banyak. Jubah pun dah banyak kat rumah. Nanti lepas raya, bukan bererti lepas raya tak boleh beli baju, kan boleh lagi. Saya pun nak kerja sekarang. Macam apa nak kerja kan? Lebih tak apa Ustaz, tak boleh untuk raya, tak apa kan, boleh hari-hari ambil gambar. Satu Syawal gambar baju lain, dua Syawal gambar lain, walaupun duduk rumah je. Tak payah, tak ada kerja tu namanya. Lama-lama jadi gila ni.
Jadi lebih elok kita berpada. Jadi kita nak cari kawan yang bukan hal keduniaan. Jadi kita nak cari kawan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian dia menyatakan, maka janganlah engkau mengganggu mereka. Wasalimun nasu taslam min rawailihim wa kun harisan ala kasbil mawaddat. Maka janganlah engkau mengganggu mereka, nescaya engkau selamat daripada gangguan mereka, dan hendaklah engkau mencari kecintaan yang tulen. Jadi kamu jangan ganggu, kamu akan selamat. Dan kamu jangan sibuk untuk mencari cinta yang tidak tulen, tapi carilah cinta yang tulen. Dan pastinya cinta yang tulen hanyalah daripada Allah. Manusia seringkali akan menghampakan. Pasangan pun kadang-kadang menghampakan akan pasangannya. Anak pun kadang-kadang menghampakan kedua orang tuanya. Mak bapak pun kadang-kadang menghampakan akan anaknya. Kan baru ni ada yang umur 22 tahun ajak anak hisap vape. Allahu Akbar. Kan 22-23 tahun. Ini orang kata jangan kahwin muda. Tapi tak boleh juga. Ustaz Rahman kahwin muda tu. Saya kahwin muda. Muda ke manja masa kahwin. Okey je. Tak adalah anak hisap vape. Cantik dia anak kan. Okey. Jadi bukan salah umur muda kahwin. Yang salahnya bapaknya lah. Aduh, dah hisap vape pula, rakam pula apa dan muka. Ni hisap vape diam-diam sudah lah ni, rakam. Orang kita kan suka tu. Asal benda, rakam. Kalau tak rakam kan baik. Orang tu nak buat jahat, diam-diam sudah. Tapi buat jahat tu tak boleh pun, jangan. Buat jahat tu tak boleh. Jadi kita dalam keadaan begini, kita nak cari cinta tulen. Manusia memang akan sentiasa menghampakan. Tuan-tuan mengharapkan manusia akan sentiasa menghampakan. Tak semua yang kita kehendaki itu akan berlaku, bahkan banyak yang tak berlaku. Yang cinta tulen yang sebenar, cinta Allah. Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan siapa sahaja hamba yang memohon dan bermunajat dan melakukan ketaatan pada dirinya. Wa khaliqin nas wasbir ma mulita bihim asamma abqama a'ma zat taqiyat. Apabila engkau mahu bersahabat dengan mereka, maka hendaklah engkau bersabar menghadapi perangai mereka. Kalau nak juga kawan dengan golongan begini, golongan yang memang kaki lalai, golongan yang memang hal keduniaan sahaja, golongan yang memang dia itu akan buat kejahatan, maka kalau kamu nak juga, maka kamu kena bersabar. Apa yang kamu kena buat? Dia kata asamma abqama a'ma zat taqiyat. Jadilah dirimu seakan-akan tuli, bisu, buta daripada kesalahan mereka, dan hendaklah engkau sentiasa melazimi ketakwaan. Maksudnya kalau nak campur juga golongan yang begini, bukan kata salah, sila kalau kuat, tapi jangan join, jangan ikut. Kena terpekakkan telinga, kena butakan mata, kena bisukan mulut, supaya jangan join kejahatan mereka. Kan? Sebab itu, tapi benda ni susah. Tak semua orang mampu. Dalam Islam mengajarkan supaya kita bersahabat dengan orang baik. Kalau kita orang yang tak berapa baik, memang kelompok kita asalnya tak baik. Kelompok kita asalnya tak baik. Memang kita itulah kita dahulunya. Kita nak berubah jadi baik. Kalau nak kekal berkawan dengan mereka, sebenarnya susah. Kita akan balik semula ke perangai lama. Yang nak berhenti merokok, Alhamdulillah, nak berhenti dah. Tapi kawan balik dengan orang perokok semua. Kan nanti bulan Syawal ngetek kan, semua isap rokok. Kita seorang je tak isap rokok. Mana-mana ya Allah, dia punya cabaran tu kan. Luar biasa. Orang yang tak isap rokok tahu. Tak tahu. Yang isap rokok tahulah kita. Ustaz ni cakap macam pernah isap rokok. Tak, cakap je. Bukan Ustaz isap rokok tak. Tapi nak kata, itu yang mereka ceritakan. Ustaz tak boleh. Jadi kena jauh. Menghindari daripada kawan-kawan yang begitu. Kena hindar. Bukan tak nak kawan. Nak kawan tapi takut kan. Dengan baunya, dengan hulung pula. Ambil lah, suka tak? Ambil baunya. Dah kawan tu. Ambil lah. Niat simpan, ambil simpan. Kan ada orang ambil rokok simpan, rugi simpan. Alang-alang sekotak dulu lah. Akhirnya tak jadi berhenti. Cantik lah 30 Ramadan, tak isap rokok langsung. Ada orang percaya, Alhamdulillah. Tapi masa 1 Syawal tak tahan. Nama kawan. Lepas tu kena hindarkan kawan begini, elak dulu. Bukan aku tak nak kawan kamu, bukan. Tapi aku tengah dalam proses untuk tinggalkan rokok. Jadi nanti kita dah okey, insya-Allah. Sikit-sikit boleh lah, insya-Allah. Jadi itu semua kita kena faham. Kalau nak juga, maka disarankan oleh ulama ini. Dia kata apa? Dia kata Hilal kata kamu kena jadi pekak, dan kamu kena jadi bisu, iaitu kamu tidak bercakap dan kamu tidak mendengar apa yang mereka katakan. Dan jadikanlah dirimu seperti perkataan ahli hikmah. Berjumpalah dengan sahabatmu dan musuhmu dengan muka yang manis, tetapi bukan kerana hina dan takut terhadap mereka. Dan
Mantapkanlah dirimu tetapi bukan kerana sombong, dan rendahkanlah dirimu tetapi bukan kerana hina, dan hendaklah engkau menjaga kesederhanaan di dalam segala urusanmu, kerana sesuatu yang kurang atau lebih adalah tidak baik, seperti yang disebutkan dalam sebuah syair. Jadi kamu dalam keadaan kamu berada dengan mereka, yang penting manis muka, musuh ke kawan ke, manis muka. Bukan kerana kita ini merasakan hina ataupun sombong, tak, tapi kita nak berendah diri. Bukan terlalu rendah, tapi pertengahan. Rendah sangat pun tak boleh, tinggi sangat pun tak boleh. Jumpa orang dabit dada, betul-betul dia musuh kita, kita pun dabit dada. Musuh kata, siap kau sombong aku Asal jumpa dia, bum, tunjuk kereta dia. Kalau dia tekan-tekan minyak, nak tunjuk dia punya exhaust besar kan. Kalau motor dia pulas banyak, nak tunjuk, siap kau. Kan akhirnya orang dengki. Tapi kalau jumpa rendah diri, Assalamualaikum, tak jadi. Ada apa-apa pun kita, bukan kita menjadikan diri kita itu menjadi sehingga rendah, tak ada harga diri, bukan. Tapi sederhana, apa-apa pun jangan lebih. Sombong jangan lebih sangat, rendah sangat kan. Sampai jumpa kawan, Assalamualaikum, tunduk. Assalamualaikum, tunduk. Ni kan dia takut dengan aku. Jadi ngipah je. Nak apa? Biar saya buat, biasa buat. Melebih-lebih dalam sesuatu perkara, jangan. Kalau kita ada staff yang begini pun bahaya sebenarnya. Bos nak apa? Cakap je, semua boleh. Beres bos, aku pun beres. Akhirnya orang ni bahaya tau. Asal beres je bahaya, ni bahaya. Paling bahaya, dia kena tengah-tengah. Ya sangat pun tak boleh, tidak sangat pun tak boleh, tengah-tengah. Itu Islam ajar. Apa-apa dalam keadaan pertengahan. Jangan terlalu merendah, jangan terlalu meninggi. Sebagaimana sebuah syair menyatakan, alaika bi awsatil umuri fa innaha tariqa ila nahjis sirati qawimu, fala taku fiha mufrita wala mufarrita, fa inna kilaha lil umuri dhamimu. Hendaklah engkau menjaga pertengahan di dalam segala urusanmu, kerana pertengahan itu jalan yang paling baik di dalam menuju kebahagiaan. Maka janganlah engkau berlebihan atau kurang, kerana kedua-duanya adalah tercela. Jadi cukup kita berada di pertengahan. Jangan jadi mufrita wala mufarrita. Jangan kamu berlebihan, jangan kurang sangat. Ibadah pun begitu. Jangan lebih, jangan kurang. Tuan-tuan nak solat tasbih boleh, tapi jangan hari-hari. Akhirnya tak buat nanti. Penat pun Ustaz ya, solat tasbih. Memang penat lah. Sebab tu Islam ajar, jangan banyak sangat. Kita semangat lah kita tasbih hari ni. Esok, lusa, tolak. Hari-hari. 10 akhir, hari-hari tasbih. Akhirnya pengsan. Pengsan. Berlebih-lebihan. Yang tak berlebihan, tak apalah. Relax lah. Jangan buat, tak iya. Cukup lah. Kita kan dah banyak pahala. Ni langsung tak buat pun tak boleh juga. Dia tengah-tengah. Sedang-sedang. Baca Quran pun begitu. Sedang-sedang. Tuan-tuan baru masuk bulan Ramadan, dia tak pernah baca Quran. Satu Ramadan 10 juzuk. Luar biasa 10 juzuk. Bagi saya satu juzuk tu biasa. Maksudnya dia bukan lebih lah. Jangan kata Ustaz, kalau satu juzuk lebih sangat ke, saya kena kurang. Apa? Satu ayat boleh? Itu kurang sangat satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sadaqallahul azim. Tutup. Esok buka. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Sadaqallah. Tutup. Ya Allah, ini namanya kurang sangat. Jangan gitu, satu ayat-ayat jadi apa? Tak boleh. Ada yang lebih ngelak. Dia kata kan Rasulullah sebut bahawa qul huwallahu ahad sulus Quran, 1/3 Quran. Baca 3 kali. Qul huwallahu ahad 3 kali. Alhamdulillah. Dah berapa kali khatam? Bolehlah setiap hari khatam. Habis ni berapa kali? Ni malam 25 dah 25 kali khatam. Setiap hari baca qul huwallahu ahad 3 kali. Kurang sangat ni, jangan gitu. Tapi lebih sangat pun tak boleh. Jadi kita tengah-tengah. Duduk satu juzuk. Cukuplah sekadar 1 juzuk satu hari. Atau bukan nak lebih sikit, 2 juzuk. Tapi jangan sampai satu hari sampai sehatam Al-Quran. Kecuali mereka yang memang dah biasa. Itu lain. Imam Syafi'i bulan Ramadan, bulan lain sehari 1 kali khatam. 30 hari 30 kali khatam. Tapi kan masuknya Ramadan kena lebihkan, maka dia lebihkan menjadi 2 kali khatam 1 hari. Cuba tuan-tuan kira macam mana nak khatam 1 hari 2 kali.
Tak boleh nak fikir kita. Macam mana nak khatam? Ya Allah Akbar. Ibadahnya dengan Qurannya, dengan sedekahnya, dengan ilmunya, dengan solatnya, bila dia khatam? Kan dikatakan Imam Ghazali khatam itu, Imam Syafi'i khatam bukan dalam solat, di luar solat. Ini dalam riwayat. Ada riwayat kata satu rakaat khatam. Jadi dia maksudnya khatam dia pelbagai. Ada hari yang dia buat dalam solat, ada hari yang dia buat luar solat. Yang penting sehari 2 kali. Jadi maksudnya 2 kali ganda lah. Ustaz kalau gitu saya Imam Syafi'i 2 kali ganda. Bulan luar Ramadan sekali khatam 1 hari. Bulan suat Ramadan 2 kali khatam, sekali ganda. Jadi saya pun buat sekali ganda lah. Biasa luar Ramadan 1 ayat, masuk Ramadan 2 ayat. Lebih melampau orang ni kan. Semua dia kira gitu je. Jadi dia kena jangan kurang sangat, jangan lebih sangat. Jadi dalam Islam ni dia kena pertengahan. Kita cari mana pertengahan yang kita selesa dan boleh buat hari-hari. Yang itu paling baik. Boleh buat hari-hari itu baik. Sedekah tak boleh, jangan masuk banyak. Masuk setiap subuh masuk RM10, masuk RM5. Contoh cuba bayar. Contoh bayar RM10 setiap hari subuh. Dah 25 hari. Dah RM250 dah kita bagi. Cuba sekali gus bagi RM250. Boleh? Tak boleh. RM250 berat besar, tapi dah 25 hari buat RM10 setiap pagi. Rasa tak? Kadang-kadang tak rasa pun. Begitu juga yang lebih kurang, mungkin RM5, mungkin RM1. Kalau dah 25 hari, dah 25 kan? Itu pun lebih banyak berbanding orang lain yang mungkin sekali je dia buat. Jadi istiqamah itu lebih baik, jangan berlebih-lebihan, jangan terlalu kurang. Dan jangan engkau memandang haibat ataupun hebat terhadap dirimu, dan jangan banyak menoleh ke belakang ketika engkau berjalan, dan jangan engkau singgah kepada mereka yang berhimpun kecuali apabila engkau mempunyai hajat, dan apabila engkau duduk bersama orang ramai, maka janganlah engkau angkatkan kakimu, dan jangan engkau menyilam jari-jarimu, dan jangan engkau suka memainkan janggutmu, dan jangan engkau mencongkil gigimu ataupun mengorek lubang hidungmu dengan jari, dan janganlah terlalu banyak meludah atau mengeluarkan gelama, iaitu kahak, dan jangan terlalu banyak menghalau lalat daripada mukamu, dan jangan engkau suka mengeliat atau menguap di hadapan orang ramai, atau ketika engkau sedang sembahyang dan seumpamanya. Ini adab majlis. Kalau nak tengok adab dalam majlis, pertama, jangan merasakan hebat. Dalam satu majlis tak boleh kita merasakan kita paling hebat. Duduk, gaya duduk tahu dah dia tu nampak hebat. Gaya duduk supaya orang, dia tu hebat lah, bukan main lagi. Gaya perkasa itu tak boleh. Dia kena biasa je. Relax-relax sudah lah. Dia nak tunjuk apa duduk. Tuan-tuan, saya ni tuan-tuan pula nak cerita diri dia je. Dia kata dia hebat, tak boleh. Dan ketika mana jalan, maka jangan banyak toleh ke belakang. Dan ketika mana engkau berjalan, jangan singgah satu tempat kecuali perlu. Maksudnya jangan asal jalan singgah. Asal jalan nampak orang singgah, dapat orang singgah. Singgah itu akan menyebabkan banyak dosa. Sini gosip lain, sana gosip lain. Yang sini dia kutuk kerajaan. Apalah kerajaan, tak betul lah kerajaan. Di sana kutuk pembangkang pula. Apalah pembangkang, dia join semua. Orang gini lagi bahaya. Ada orang dia kutuk kerajaan je, pembangkang tak kutuk. Tapi ada orang kutuk semua. Semua kutuk. Kerajaan kutuk, pembangkang pun kutuk, polis dia kutuk, KKM dia kutuk, semua kutuk. Kerja apa? Mengutuk. Saya kena profession pekerjaan mengutuk. Netizen dia kerja. Netizen kan, netizen power. Netizen bukan betul sangat semua. Kan kebanyakan tak betul banding betul. Mufti cakap salah semua. Yang betul apa? Dia je. Balik kampung haram. Ada pula yang buat main-main. Kan? Balik kampung boleh haram. Melancong tak haram tak? Tuan-tuan, yang mufti kata tu baca. Kadang media ni pun jahat juga. Haram balik kampung. Tajuknya haram balik kampung. Mana orang tak marah mufti? Orang kita kan malas baca. Bukan dia kata haram balik kampung, dia kata haram kalau tipu dokumen. Maksudnya kan nak rentas. Betul, mak sakit. Tulis betul, mak sakit. Bukan rentas, tulis apa mak sakit tapi pergi honeymoon. Itu yang haram. Kan? Kalau dia ada penyakit, bawa penyakit balik, haram. Sebab apa? Mudarat bagi kepada mak ayah. Itu maksud kita haram. Mufti kata haram. Dia kutuk mufti juga. Ya Allah. Dengan artis dia kena kutuk, mufti pun kena.
kan? Ingat aktif je, kalau pergi Langkawi kena kecam, beli kapek kena kecam. Rupanya ustaz pergi majlis tahnik pun kena juga. Ustaz ni tahnik pula dia. Ustaz salah ada semua. Saya tak kata, saya tak menyokong mana-mana pihak. Cuma golongan begini kerjanya cari salah. Jadi tuan-tuan, yang penting jangan singgah. Pergi mana-mana jangan singgah. Singgah gosip. Maksud singgah ni, antara singgah adalah handphone. Yang maksud Imam tadi kan, kita jalan singgah. Jalan singgah. Jangan singgah. Sebab apa? Kecuali ada urusan. Tuan-tuan dalam ni kan singgah. Nampak Ustaz Lokman punya status, singgah kejap, baca. Nampak Wafi punya, singgah. Imam lagi Iman punya, singgah. Singgah saja. Tak betul Ustaz ni. Dia komen. Komen jahat. Komen. Masuk orang lain punya status, komen. Komennya semua buruk saja. Kerjanya singgah. Kan orang yang begini, kadang-kadang orang bangga tau dapat jadi komen paling awal. Satu status dia paling awal komen, bangga. Ni tak baik punya perangai. Mana boleh, macam tak ada kerja lain. Kerjanya tengok satu je, komen. Komen satu, komen. Like. Yang pakai kopiah dia like. Yang ustaz ceramah dia like. Yang seksi pun dia like juga. Kita pun tak pelik orang ni. Yang saya lebih pelik kalau ustaz yang like. Ustaz like seksi, ustaz ya astagfirullahalazim ustaz. Ustaz bukan gitu ni dakwah benda. Perempuan pakai skirt, pakai rambut gitu, like. Dakwah supaya kita boleh dekat dengan dia. Orang ajar, mana ada ajar gitu. Ada Islam ajar gitu. Kalau nak like tu kena tengok ke tak? Ke kejam mata. Tak nampak ustaz saya like, mana nampak, tak tengok pun gambar dia. Saja tekan. Mana dia tengok dulu. Tengok okey bau. Tak boleh kita kurangkan singgah. Singgah itu menyebabkan dosa. Dan singgah itu berada dekat handphone. Banyak benda kita singgah. Tengok Shopee singgah, Lazada singgah. Semua singgah, semua beli. Awak ni beli banyak-banyak nak kaya pergi mana? Kan tak ada rentas daerah ni. Sikit-sikit sudah. Macam kita pergi bazar. Setiap tempat singgah. Kuih ni singgah. Tuan-tuan pernah tak pergi bazar beli kuih kedai depan? Masuk kedai tengah menyesal. Yang tu lagi sedap, yang ni tak sedap. Biasa kan? Jadi patut apa yang kita buat? Tawaf. Pusing sekali tak cukup. Okey, dah fikir dah nak beli apa. Pusing kali kedua, tak cukup lagi. Pusing kali ketiga, baru beli. Maksud dia tak pasti. Biasanya menyesal. Kalau beli yang pertama, nampak sedap, rupanya tengah-tengah lagi sedap. Kan biasa tu kan? Banyak singgah, jangan singgah. Jam mata je. Kalau saya suka, saya tuju satu tempat. Dah tahu satu tempat, pergi, balik. Tak ada singgah tengok, tak jadi. Habis semua. Balik rumah, sidang, tak makan. Itu hakikat yang berlaku. Baru banyak menyinggah ni, maka dia kata kurangkan kecuali ada hajat. Dan apabila kau berada di tempat orang ramai, maka jangan angkat kakimu, jangan engkau menyilam jari-jarimu. Maksud jangan angkat kaki tu. Kalau kita duduk, jangan angkat. Ini adab. Maksudnya kekal pada kaki kita. Dan kemudian apa yang kamu kena buat, jangan angkat kakimu dan jangan engkau menyilam jari-jarimu. Yang ini kalau dalam majlis, siapa yang buat dalam tengah duduk nyilam kan, menyilam ni hukumnya makruh. Dalam majlis ilmu, dalam majlis keramaian, hukum menyilam, kerjanya nyilam ni. Jadi menyilam jari hukumnya makruh, elakkan. Dan jangan engkau suka memainkan janggutmu. Tak ada kerja. Tuan-tuan, alhamdulillah kita pada hari ini mengajar kitab Bidayatul Hidayah. Tuan-tuan tengok saya tenang ke tak tenang? Kena Ustaz ni, nyanguk macam cantik, dia tipis rambut, bukan cantik pun, serabut ada. Kita kan rasa. Tapi kalau tuan-tuan dengar ceramah, Ustaz dengar ceramah dia gini. Dia main je, ya Allah. Jangan main janggut. Kalau gatal lain lah, atau sikit je cukup lah ni. Dia masuk memainkan selalu memegang janggut. Kan? Tak bawa sikat. Biasa bawa sikat. Kan? Biasa sikat. Rasa sikat janggut je. Sikat rambut, buka kopiah, sikat janggut, sikat. Sekejap lagi, sikat lagi. Itu tak ada adab. Dia bukan kerjanya menyikat dan memainkan janggut-janggut. Jadi itu tidak. Dan janganlah engkau mencongkil gigimu. Samalah. Congkil gigi pula tengah majlis. Nak congkil gigi kat rumah, korek hidung, ambil jari korek. Tak, korek hidung lagi, korek je kerja. Saya baru belajar, ustaz kata korek hidung tak batal puasa. Dia pun korek hidung kerja dia. Jadi korek hidung dah tak batal puasa bukan maksud sebenarnya korek hidung. Habis kalau swab test tak batal, tak akan korek hidung batal. Dia boleh pula buat itu. Akhirnya kerja ni korek hidung. Majlis korek hidung. Maka kurangkan ataupun hindarkan, tidak perlu ada. Dan jangan terlalu banyak meludah atau mengeluarkan gelama kahak. Jadi jangan kamu ludah. Jadi kerjanya meludah. Mungkin zaman sekarang kita tak berlaku sebab ada kapek. Cuba kalau tuan ustaz ngajar, ludah.
Ustaz kapek mahal, Ustaz ludah pula. Covid. Ludah tu Covid dah. Jadi jangan, zaman dulu kan, zaman-zaman para ulama dahulu mereka mengajar di atas tanah. Masjid mereka pun tak ada kapek, tak ada apa-apa. Jadi kadang-kadang yang sama ada ustaz yang meludah ataupun jemaah yang meludah. Tapi sekarang ni tak berlaku sebab kita berada dekat masjid yang ada kapek dan lain-lain. Dan jangan terlalu banyak menghalau lalat daripada mukamu. Dan jadi jangan menghalau lalat. Tujuannya halau lalat je. Lalat. Tapi alhamdulillah kita masjid Abidin aircon kan, jadi tak ada lalat. Tak lalat je. Lalat halau. Jadi kerjanya halau lalat dan mengeliat. Jap ke sini, jap ke sini, jap pusing. Ni tengah majlis ni. Allah Akbar, tuan-tuan. Ustaz ngeliat, yang mengajar belajar pun mengeliat. Jadi mengeliat itu hukumnya makruh. Jadi kita tak buat. Dan atau menguap di hadapan orang ramai, atau ketika engkau sedang sembahyang atau seumpamanya. Jadi menguap ni sebenarnya kaedah menguap adalah kita mesti elak daripada menguap. Sebolehnya jangan menguap. Itu dulu. Jadi kalau nak menguap tu tahan. Sebolehnya tahan. Kalau terpaksa menguap, maka Rasul kata tada'u fik, maka letakkan kamu punya apa? Tada'u yadaka fi fik. Kamu letakkan tanganmu pada mulutmu dan menggunakan tangan kiri sebelah luar. Jadi tangan kiri ni dalam kan? Ni dalam, ni luar. Jadi menggunakan tangan kiri sebelah luar. Tapi paling betul elak. Maksud elak tu jangan muak. Inna tasawwuba minasyaitan. Sesungguhnya Rasul kata tasawwub iaitu menguap daripada syaitan. Elak menguap. Tapi kalau terpaksa menguap, ada tak boleh juga. Memang nak pergi juga. Nak pergi buka. Tapi kalau kita dah cuba tahan, nak pergi sikit je pergi kan, sikit. Tapi kalau kita melayan, nak buat melayan, tu jadi melayan. Akhirnya tak cukup mulut dah, melayan. Jadi tutup terpaksa dengan tangan. Dan adakah Rasulullah buat begitu? Pasti tidak. Sebab Rasulullah di antara kelebihan Rasulullah dalam kitab Mawahibul Laduniyah, Rasulullah tak pernah menguap. Rasulullah sepanjang hayat tak pernah menguap. Itu khususiat, kelebihan Rasulullah. Siapa yang tak pernah nguap boleh jadi dia Rasulullah lah. Tak. Bukan gitu. Kita mesti nguap. Manusia semua pernah nguap. Tak ada orang tak pernah nguap. Sebab nguap ni aib. Cuba kalau ustaz mengajar nguap je kerja. Aib ke handsome? Handsome lah ustaz nguap lah. Suka betul tengok ustaz nguap. Tak betul tu. Jadi sebenarnya nguap ni dia daripada syaitan. Jadi elak menguap. Itu kaedahnya. Dan sama ada dalam sembahyang ataupun lain-lain. Dalam sembahyang elok tutup. Cuba tutup. Kalau terpaksa terbuka juga, tutup dengan tanganmu. Begitu juga di luar. Itu adab yang diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Dan insya-Allah kita akan sambung pada bulan hadapan dengan izin daripada Allah. Mudah-mudahan di hujung daripada Ramadan ini, khusus hari ini, itu di hari terakhir, hari Jumaat terakhir bulan Ramadan, hari pertama PKP. Itu tak ada kaitan pun dengan Ramadan. Ramadan ke tak Ramadan, PKP ke tak PKP, itu tak Ramadan, itu kita kena lakukan ibadah dengan baik. Dan alhamdulillah kita masih Allah berikan kelapangan dan keluasan untuk berada di masjid kita. Tuan-tuan jaga SOP baik-baik. Sebenarnya masjid dan surau yang yang terpaksa tutup, mereka sedih sebab di akhir Ramadan tak dapat ibadah di masjid. Dan saya yakin mana-mana tempat biasanya kita suka ibadah tempat kita. Betul tak? Suka tak masjid kita? Bayangkan kita yang biasanya warga-warga emas ataupun orang-orang yang dah usia ni, mereka suka tempat dia. Tapi kalau tutup, apa jadi? Kat rumah je. Sebab apa, mereka yang dah lama ni, dia ada tempat masing-masing tau. Dia dah ada ni, dia punya soft. Ni dia punya tempat. Dia dah reserve dah. Ni sebelah imam, belah kanan, nombor 2 aku punya. Dia dah ada dah. Biasanya muka dia je. Dia tak reserve pun, tapi dah orang biasa. Cuba kalau tiba-tiba masjid tutup. Pasal orang begini dia nak pergi masjid ke? Tak. Dia akan pergi dekat rumah. Sebab sedih. Jadi kerana itu, jaga SOP baik-baik. Dan ada kata ada simptom-simptom tu, elaklah dari datang ke masjid. Kita memang nak, betul. Tapi ada kalanya kerana kita, kawan-kawan kita tak boleh di masjid. Jadi kerana itu jaga. Alhamdulillah Masjid Abidin masih kekal buka. Dan mudah-mudahan sampai bila-bila kita doakan begitu. Dan kita jaga SOP dengan baik. Yang kita tak nak, untung Alhamdulillah PKP ni dia tak arah tutup masjid pun. Semua boleh. Solat jemaah boleh lagi, tarawih boleh. Dan Alhamdulillah solat sunat Idul Fitri pun boleh. Bayangkan kat rumah macam tahun lepas lah, pegang tongkat semua.
Bawa pergi cari tongkat apa, macam-macam tongkat keluar. Semua tongkat, ada guna payung, ada yang guna macam-macam lah. Tahun lepas kan, tahun ni janganlah kita pegang tongkat sendiri, biar imam dia pegang tongkat. Kita dengar khutbah masing-masing, insya-Allah. Jadi kita doa mudah-mudahan dengan akhir Ramadan ni, bagi saya kita kena doa sungguh-sungguh untuk angkat wabak ni. Bukan apa cara manusia itu usaha sahaja, tapi hakikat yang boleh angkat Allah. Ini musibah dan wabak yang tak nampak. Dia ada tak ada kita tak nampak. Betul ke ada kat masjid ni? Tak ada, kita tak nampak. Jadi apa kita boleh buat? Doa pada Allah. Mudah-mudahan dengan doa tuan-tuan yang tuan-tuan angkatkan kepada Allah, Allah perkenankan dan Allah makbulkan, dan kita boleh beribadah sebagaimana biasa. Dan sebenarnya kita sangat merindui akan sembahyang rapat. Itu saya rindu. Tuan-tuan tak tahu, saya tahu rindu ke tidak, tapi saya rindu sangat sembahyang boleh rapat tu. Sangat rindu. Dia luar biasa dia punya rasa. Dan sekarang ni semua dah jarak-jarakkan. Ya Allah, kita rasa sedih, tapi mudah-mudahan satu masa kita boleh rapat kembali, rapatkan soft. Kerana rapatkan soft itu dia ada satu dipanggil kekuatan agama kita. Kan Rasul kata soft yang bengkok akan melagakan akan hati-hatimu. Itu soft bengkok ni soft jarak lagi, kemudian dan lain-lain. Jadi kita bimbang kekuatan kita makin lama makin kurang, dan akhirnya kita akan hancur, dihancurkan oleh musuh, wal iazubillah. Wallahu alam. Yang baik semua daripada Allah, yang Maha Pengampun dan Maaf. Mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu dan ketika, di bulan Syawal insya-Allah, di bulan awal bulan 6 nanti. Dan tuan-tuan doakan saya di hujung Ramadan ni, jangan lupa nama saya Luqmanul Hakim bin Abdul Rahman. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa saya, Allah ampunkan keluarga saya, dan Allah berikan kebaikan kepada saya dan keluarga dunia akhirat. Itu je saya minta tuan-tuan doakan. Mudah-mudahan saya pun doakan tuan-tuan, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dan Allah beri kita kebaikan sepanjang hayat kita dan selepas hayat kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami berada di Jumaat terakhir Ramadan pada hari ini, ya Allah. Maka kamu perkenankan segala permintaan kami bermula daripada awal Ramadan, ya Allah, sehingga pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kekuatan untuk menghidupkan malam-malam berbaki daripada bulan Ramadan, ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk kami mengekang hawa nafsu kami, ya Allah, sehingga berlalunya Ramadan dan sehingga akhir hayat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, ya Allah, dosa anak-anak kami, ya Allah, dosa pasangan kami, ya Allah, dan dosa kami semua pada yang hadir pada hari ini, ya Allah, dan dosa ibu bapa kami semuanya, ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami berada di tempoh PKP di hari yang pertama ini, ya Allah, kerana adanya wabak dan penyakit yang datangnya dari sisi-Mu, ya Allah, yang tidak ada mudarat kecuali dengan kehendak-Mu, ya Allah, yang tidak boleh kami mengelakinya, ya Allah, dan kami menghindarinya, ya Allah, kecuali perkenan dan pertolongan daripada-Mu, ya Allah. Maka bantulah kami, ya Allah. Kamu angkatkanlah wabak ini, ya Allah. Kamu angkatlah penyakit ini, ya Allah. Semoga kami mampu lagi untuk hadir ke rumah-Mu, ya Allah, merapatkan soft-soft kami, ya Allah, melakukan ibadah siang dan malam kepada-Mu, ya Allah. Kami berserah hanya kepada-Mu, ya Allah, dan kami meminta pertolongan hanya kepada-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, wa'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa kasrati tilawatil Qur'an wa ghaddil basar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa 'an walidina wa jami'il mu'minati wal muslimina wal muslimat. Allahumma ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.